Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nelly nak kena baca doa apa? Makan. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana fima razaqana wa qina azabana. Amin. Pandai dia. Kurma ya. Bismillah. Yang tadi beli ke? Mak, esok Zizan dengan Nuha pergi kerja. Nelly pun pergi sekolah. Mak tak payahlah nak kecil-kecil kat rumah ni. Nak rehat dia. Petang nanti, Zizan dengan Nuha pergi beli makanan untuk berbuka dekat pasar Ramadan. Mak beritahu je mak nak makan apa. Nanti Zizan carikan. Tak masak ke? Bukannya tak masak, Mak. Kita kan selalu boleh lewat. Jadi rasanya kalau masa nak masak tu, selalu macam bergegas-gegas pula kan. Betul. So, hujung minggu macam weekend ke, baru kita masak. Itulah. Ni, Mak pun tak payahlah sibuk-sibuk nak masak esok. Mak baru sampai, Mak penat kan? Nanti kita orang beli je. Yalah. Okey, itu antara situasi yang kita tengok dalam bulan Ramadan. Dan bukan saja kadang-kadang bila pasangan yang berkahwin ni bukan saja bersama dengan pasangan suami isteri, tapi juga kadang-kadang pengalaman baru bersama dengan keluarga baru, mertua dan sebagainya. Jadi hari ini kita nak bincangkan juga, pasti banyak pengalaman yang anda juga ada atau pernah ada ketika bersama-sama menghadapi ataupun menyambut Ramadan yang pertama. Betul tu. Dan kita juga nak ucapkan terima kasih kepada penonton-penonton kita dari awal tadi. Dah pun banyak hantar komen-komen, dia minta kita ceria sikit. Farin, kita ceria. Alhamdulillah, insyaAllah sentiasa ceria menemani anda. Dan hari ini kita bersama dengan tetamu-tetamu kita yang memang sangat ceria hari ini. Alhamdulillah, kita dapat bersama pada Ramadan yang kedua ni. Kalau di sebelah saya kita bersama dengan Anita Baharom, pasangan pengantin baru kita. Apa khabar Anita? Alhamdulillah sihat. Dia baru Okey, dan kita juga bersama dengan Engku Isyamuddin Tuan Losin, suami kepada Anita. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasihlah kerana sudi membawa isterinya ke studio kami hari ini. Dan yang pasti yang sentiasa ceria, terus ceria dengan warna yang ceria wanita hari ini. Yes. Ya, itu dia Ustaz Azam Al-Kankari. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Jauh perjalanan dari Tangkak sehingga ke sini. Alhamdulillah, luar biasa. Saya rasa seronok. Kita apa pun hidup kena sentiasa memberikan positif apa nama? Baik. Getaran positif lah, getaran positif. Salah. Nanti kena mute. Salah. Getaran positif kepada semua orang. Itulah ceria sangat baik. Atas sampai bawah, from top to bottom. Itu colournya magenta. Itu saya teringat colour raya, baju raya macam ni tu. Apa nama dia? Magenta. Sama tudung. Okey. Kita dah pun mendengarkan perkabaran mereka ni kan. Tapi kalau kita bercakap tentang topik kita hari ini tentang Ramadan pertama ini, saya kira pasti dalam kalangan anda penonton ada pengalaman-pengalaman berbeza anda pada Ramadan yang pertama. Sama ada anda seorang yang bujang, anda bergelar menantu, isteri ataupun ibu. Mesti anda ada pengalaman-pengalaman tertentu anda. Kita nak tanyalah kepada pasangan pengantin baru yang tadi Anita kata baru-baru tidak Okey, mungkin Anita boleh kongsikanlah ini tahun ataupun kali pertama bersama dengan pasangan menyambut Ramadan. Mungkin Anita boleh kongsikanlah apa rasa, ada perbezaan tak ataupun bagaimana sebenarnya yang ingin Anita kongsikan kepada penonton. Okey, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, nampaknya hari ini kita duduk di sini berbeza sikit daripada last year lah kan. Alhamdulillah. Allah semuanya perancangan Allah kan. Okey, alhamdulillah. Kalau nak tengoknya hari Ramadan kali ini memang berbeza sebab kalau nak dikisahkan Ita sebelum-sebelum ni memang berbeza sebab bersama dengan pasangan baru. Okey, kalau nak ikutkan kalau kata Ramadan sebenarnya Ita jangan terkejut, jangan kontroversi ya. Sebenarnya Ita tak pernah masak sahur. Tak pernah masak sahur. Sebenarnya arwah yang buat ya, pasangan yang sebelum ni. Tapi orang kata semangat kali ni dan anak-anak pun dah membesar dan kita orang macam ada misi yang orang kata mission yang baru. So Ita berpakat dengan anak yang sulung Syifa yang kita orang nak bersahur. Jadi kita kena buat sahur lah. Masak sahur sama-sama? Masak sahur bersama anak. Alhamdulillah. Pasangan ni yang terbaru ni banyak sangat membantu Ita. Alhamdulillah. Banyak sangat membantu dari segi dia handle bak anak. Kejut anak bangun tidur apa semua. So, sesuatu yang baru, sesuatu yang positif, sesuatu Ita rasakan sangat
bersyukur sangat-sangat. Orang kata apa yang penting? Kerja sama. Okey, okey. bagi Engku sendirilah, kalau kita lihat itu yang dikisahkan daripada Anita sendiri, tapi Engku bersama dengan keluarga Anita, apa pengalaman, apa manisnya kalau boleh kongsi dengan kita? Ya, Masya Allah. Kalau nak ikutkan pengalaman berpuasa ni macam-macam yang orang lalui. Tapi bagi saya sendiri, saya ni kalau yang lepas-lepas biasanya handle bab anak-anak. So kalau maklum saja budak-budak susah nak bangun. Ya. Tapi bab membangun anak ni biasanya kerja saya lah tu. Kena pikul ke, kena siram air ke apa semua kan. Jadi we make it fun. Pada hari bersahur tu tak adalah semua orang murung ke apa ke. Maklum sajalah hari 4:30 pagi, 5 pagi. Jadi we make it easy for them. Kita try to make it fun lah untuk semua orang bersekeria lah. Alhamdulillah. Tapi kalau Ustaz Azam dia ada cara yang fun tau. Pergi kat telinga anak, azan kat telinga anak. Dia kata, Untung azan kau talqin. Betul Insaf juga. tu Ustaz. Nah, Ustaz, kalau kita bercakap tentang Ramadan ni lah. Kalau macam saya sendiri, saya memang nantikan Ramadan kerana bila kita cakap tentang Ramadan ni, inilah masanya yang semua orang akan put an effort atau kita semua memang akan macam mana pun kita memang akan bersama-sama untuk cuba bersahur bersama dan buka puasa bersama. Sebab kalau hari biasa ni masing-masing dengan hal masing-masing. Kadang-kadang yang tu makan dulu, yang ni makan kemudian, tapi ini kita memang berkumpul di atas meja bersama-sama. Masa tu lah nak borak, masa tu lah nak cerita pasal perancangan-perancangan. Bila kita cakap tentang hubungan rumah tangga, Ramadan yang pertama bagi pasangan-pasangan ini, bagaimana ini sebenarnya dapat mengimarahkan lagi hubungan selain juga dapat mengimarahkan Ramadan? Luar biasa. Terima kasih kepada Fiza, Fahrin, kepada Kak Ita, Bangku serta para penonton setia rancangan Soal Jawab Wanita nombor 1 di Malaysia wanita hari ini. Nampak tak? Kelas. Tu panggil lagi ya? Baik. Para penonton. Bila mana kita membicarakan tentang rumah tangga, saya tak nafikan seperti yang Fiza menyatakan tadi, bila mana ada pasangan suami isteri yang baru berkahwin, kita rasa macam okey, waktu kita bujang, kita makan sendiri. Kalau katanya buat contoh kan, sebutkan. Bujang makan sendiri, ikut tekak sendiri, ikutlah perut sendiri. Kalau berkahwin maka berbeza. Dia berbeza kehidupan sebelum berkahwin dengan selepas berkahwin. Dan mungkin ini Ramadan yang pertama kita sebagai pasangan suami isteri. Jadi saya nak kongsikan apa yang boleh kita buat bersama-sama. Ada 3 benda. LPT. Wow. Bukan Lebuh Raya Pantai Timur. Bukan. L apa yang pertama? Tak, sebab takut orang nak balik kampung. Adalah, ada lagi balik kampung kan. Kami Johor cuti 4 hari. Kelas. Semalam hari ni esok lusa. Baik, apa pun nak ceritanya. L yang pertama apa dia? Lakukan ibadah bersama-sama. Ini kita nak lakukan bersama-sama. Mana ibadah itu kita lakukan bersama-sama. Ibadah sahur. Sahur bukan hanya sekadar bangun makan. Hakikatnya sahur itu juga satu ibadah. Nabi kata bangun sahur dan dalam sahur itu ada barakah. Dalam sahur itu ada doa yang mustajab. Dalam sahur itulah macam-macam lah. Rugi orang tak bangun sahur. Saya tengok mutakhir ni ramai orang budayanya suka makan lewat malam, kemudian tidur bangun subuh. Ini satu kerugian. Panjanglah itu kena program lain. Itu segmen lain. Segmen lain. Tapi tak bagi kita. Okey, tak apa. Itu sahur tu segmen lain ya. Fiza Sabjahan dapat tak? Panggil lah. Oh, kenapa? Okey, baik. Yang kedua, yang kedua apa dia? Pergi program Ramadan bersama-sama. Ini juga kita harus highlightkan. Kita warnakan benda ini. Pergi program bersama-sama. Contoh program apa? Program bantu orang susah. Program berbuka puasa iftar jama'i di surau masjid atau program dengan masyarakat. Pergi bersama-sama. Kita kan sahur, berbuka, beribadah. Kita pergi program tarawih bersama-sama. Ini kadang pergi tarawih sendiri. Ya, awak di rumah jaga anak. Tak boleh. Hakikatnya kita nak bersama. Mungkin kita seorang-seorang dulu boleh mana masjid surau kita boleh pergi. Tapi bila dah berkahwin, kita kena bersama-sama. Dan yang terakhir apa dia? Tolong masyarakat bersama-sama. Ini yang paling penting. Ramadan ini kalau saya nak tanya, Ramadan ni lapar ke tak lapar, Fahrin? Lapar lah. Lapar. Bohong kata tak lapar. Dan memang Allah Ta'ala suruh kita berlapar. Falsafahnya apa? Supaya kita merasai, menjiwai kesusahan orang yang berlapar. Mungkin kita senang hari-hari. Tapi jiran tetangga, rakan taulan yang berjauhan, barangkali mereka lapar. Allah Ta'ala beri ibadah puasa untuk kita menjiwai dan merasa empati dengan mereka. Itu sebab tuan-tuan dan puan, bila kita dah berkahwin, kita kena berusaha melakukan apa dia? Lakukan ibadah bersama-sama. Kita pergi program Ramadan bersama-sama. Waktu sama tolong masyarakat bersama-sama. Inilah kaedah yang terbaik untuk kita memantapkan hubungan suami isteri kita dalam
Ramadan ini. Dalam waktu yang sama juga saya nak kongsikan ada BTS. Sila. Nak sekarang kejap lagi? Kejap lagi lah. Kejap lagi. Kejap lagi. Dia ada LPT, dia ada BTS Betul. pula. Kena lihatkan Ustaz. Saya tengok Ustaz bercakap, saya pun dahaga dah tengok. Dia risau kita jadi co-host nanti ya. Nampak tak? Okey, teruskan. Okey. Baik Fiza, okey, kita dah dengarkan pendapat daripada tetamu-tetamu kita. Ada juga pendapat tidak kurangnya daripada mereka di luar sana. Apa kata kita dengarkan terlebih dahulu. Silakan. Okay, bulan Ramadan ni kita tahu kita ada solat tarawih, kita ada boleh eratkan hubungan dari segi contohnya kita berkumpul bersama-sama keluarga kita buka puasa. So saya rasa bulan Ramadan ni biasanya macam saya dah beristeri dan 2 orang anak, tarawih kita pergi bersama-sama. So kat situ pun saya bawa ada masjid dan berpimpin tangan bersama-sama ke masjid. And then hari Minggu kita set bersama-sama dengan adik-beradik yang lain, jumpa dengan parents. So memang Ramadan ini mengeratkan silaturahim di antara keluarga kita lah, di keluarga sendiri dan juga keluarga besar. Okey, peluang bulan puasa ni ialah bila kita dapat berdamai. Ini peluang untuk kita berdamai, bermaafan. Sebenarnya permaafan yang paling baik untuk bulan puasa sebenarnya. Jangan tunggu raya. Jadi bila kita dah bermaafan, berlapang dada, kosong-kosong, kita akan dapat berpuasa dengan lebih tenang. Sebab tak diganggu oleh stres masalah komunikasi ataupun masalah perhubungan dengan keluarga ke. Saya rasa inilah hikmah besar kita berpuasa, tahan lapar dahaga, tahan jaga mulut, jaga diri daripada lakukan dosa-dosa. Kita dapat berpuasa dengan tenang bersama keluarga pun tenang bersama. Saya rasa itu hikmah besar lah. Kita bangun sahur sama-sama sebab and then subuh, lepas sahur dan tidur and then kita nak bangun subuh pula together. So paling best during bulan puasa, balik kerja, masak. Semua kecah, semua duduk kat dapur, kecah nak motong, awak potong tu, kita potong ni, awak masak ni, awak masak tu. Dan penat tu berbaloi bila dah dinner masa buka puasa dengan azan puasa. That's it. Itu dia pengalaman daripada penonton kita yang berbeza-beza. Ini suka juga nak dibacakan komen daripada rakan-rakan kita di Facebook ni. Sebenarnya pagi tadi dan juga semalam waktu saya baca untuk buat research topik kita ni Farid, sebenarnya saya terkenangkan tentang zaman sewaktu kita PKP. Pada tahun 2020 kita mula PKP pada 18 Mac. Ini pun awal Mac juga kan. Yang mana ketika itu pada bulan Ramadannya semua orang bersama-sama di rumah. Yang mana yang dahulunya kalau ayah tak pernah imamkan untuk solat tarawih, belajar untuk menjadi imam solat tarawih dan sebagainya. Bagaimana kadang-kadang kita lihat musibah ataupun bencana itu membawa hikmah kepada hubungan kekeluargaan. Benar. Ini daripada Cik Ai NHR, katanya saya kahwin masa PKP tahun 2020 waktu bulan puasa. 5 hari sebelum raya, dua-dua kerja frontliner dapat kebenaran rentas negeri 24 jam je. Jadi kami balik nikah dan balik ke negeri kami bekerja. Jadi puasa pertama sebagai suami isteri, kami sempat sahur nasi putih dengan telur goreng dan kicap saja sebab dua-dua penat. Ini pengalaman rakan kita ini. Lepas tu kena balik kerja negeri masing-masing. Sweet tu. Kekandangan yang memang tak dilupakan. Ya, terima kasih kerana mereka ni bertugas sebagai frontliner. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Dan satu lagi daripada Rohani Yahya. Teringat zaman kanak-kanak dulu memang best siap bunyi beduk bila nak berbuka dan petang dekat nak berbuka berebut pula nak hantar kuih kat rumah jiran. Banyak kenangan di kampung. Okey, ada satu lagi. Ini daripada Liana Rosli. Katanya tak tahulah nak gelak ke nak kesian kat suami bila ingat masa mula-mula kahwin dulu. Saya pregnant anak pertama masa puasa. Alahan agak teruk, tak boleh nak bau benda tumis goreng-goreng ni. Jadi suami terpaksalah beli bazar hari-hari dan dia terpaksa masak sendiri. Boleh dikatakan hari-hari ikan bilis goreng dan telur matoi. Sedap ni, kawan saya masak sedap. Tak payah tumis ni. Pernah terlepas sahur sebab sibuk sibuk cara saya DK tu apa sibuk muntah-muntah. Tak apa, okey. Okey, puasa tahun kedua bergile-gile berbuka dan bersahur sebab ada si kecil manja yang tidur kena ada umi atau abahnya dekat tepi. Itulah kenangan yang akan selalu terimbau bila Ramadan muncul tiba. Inilah yang kita katakan kenangan-kenangan ini ataupun memori-memori indah ini sebenarnya yang bila kita imbas kembali dia akan mengeratkan lagi ataupun lebih membuatkan kita menghargai tentang hubungan rumah tangga kita. Betul. Dan okey, kalau kita nak kita tengok pengalaman mereka yang berbeza-beza untuk Anita sendirilah. Kadang-kadang bila kita kata satu situasi yang baru, Ramadan pertama pula tu, mesti dia ada benda yang tak disangka, benda yang kita baru belajar, benda yang kita baru nak ambil tahu. Jadi macam Anita sendiri bagaimana dengan pasangan baru ni?
Apa ya? Kita sebenarnya bila baru kan kita belajar pasal pasangan kita kan. Puasa di masjid. Sebenarnya kita baru belajar jugalah. Saling mengenali sebenarnya kita orang. Tapi apa yang kita baru buat sekarang ni ialah berbuka puasa di masjid lah. Aku memang pergi Bagus. tiap hari. Macam kita start semalam, memang bawa anak-anak berbuka sampai tarawih semua. Alhamdulillah. Best So betul. itu misi Ungku punya aim sampai habis. Inilah kita tengok pada perempuan kan. Tapi itu yang terbaru dan semoga istiqomah lah. Amin. Luar biasa. Ini yang kita katakan. Bila kita cakap tentang pengalaman individu itu, setiap pengalaman itu berbeza-beza. Bagaimana kita melihat ataupun kita ingin mengimarahkan lagi bulan Ramadan itu. Macam Engku sendiri, memang dah ini perancangan awal untuk Ramadan pertama ini bersama dengan isteri dan juga anak-anak untuk membawa berbuka puasa di masjid ataupun mengajar mereka tentang satu dimensi baharulah yang mungkin sebelum ni kita tak pernah rasai. Pernah juga, tapi Jarang-jarang. Jarang. Maksudnya ni kita terpaksa tolak segala jemputan yang minta buka puasa kat luar. Memang tak mendapat kebenaran. Okey. Engkau mungkin boleh kongsikan. Okey. Saya sebenarnya kalau boleh nak improve diri sendiri, nak cuba perbaiki daripada tahun lepas, nak perbaiki untuk tahun ini lebih baik dan lebih baik. Dan setelah berumah tangga dengan Anita apa semua, ada anak-anak pula tu, instant anak ni. Jadi kalau boleh nak bawa semua sekali lah. Walaupun dia orang ngelat, dia orang sebenarnya 8 je, 8 dia orang keluar. Ngelat. Terawih. Dia orang dah pergi Moreh. So you all tunggu kat luar, tak ada masalah. As long as budak-budak at least ada minat untuk datang masjid, bagi dia rasa fun. Bukan kita nak suruh dia beria buat macam 8-20 apa semua, tak ada. Cumanya at least sekurang-kurangnya dia orang rasa dia orang rasa berkenal dengan masjid, fun-fun Moreh dengan kawan-kawan lain apa semua kan. So kita nak pupuk minat tu mula-mula tu. Jadi sebenarnya kita mewujudkan satu bukan saja pengalaman baru tapi mewujudkan budaya baru yang lebih baik dalam kehidupan kita lah, satu anjakan untuk kita. Okey Ustaz. Betul. Selain daripada BTS Ustaz tadi yang Ustaz simpan tadi hutang tadi, saya nak tanya jugalah bila kita cakap pasal hikayat perkahwinan, kita cakap pasal perkahwinan, ini merupakan juga satu ladang pahala. Betul. Sebenarnya bila di bulan Ramadan ini juga ia merupakan satu bonus kepada pasangan-pasangan ni Ustaz. Dan sebenarnya betul Farhin ya. Kita biasa dengar orang kata apa? Bulan Ramadan pesta ibadah. Tapi jangan kita lupa, jangan jadikan ia pesta juadah. Ini kadang-kadang juadah. Bila buka puasa di masjid ni, dia lebih berjimat. Dan saya pernah merasai, betul? Jimat sangat. Waktu yang sama kata, alah orang apalah buka kat rumah, boleh buka masjid, tak malu. Contoh, orang yang cakap begitu mana dia tidak merasai. Dia bersuka masjid, waktu yang sama dia sumbang kat masjid, mana kita tahu. Contoh kan. Kita jangan sangka buruk dengan orang. Saya pernah merasa sebulan berada di Masjid Surau. Itu jam zaman bujang lah. Zaman dulu kala kan. Duduk kat Kuala Lumpur semua. Ni sonok. Dia tiap tukar masjid. Jadi itulah perasaan pengalaman kita. Dan bila berkahwin, maka kita kena fikirkan bagaimana keluarga kita. Dan bila mana saya nak kongsikan, seperti Farin kata, betul. Perkahwinan ini ladang, kita melihat isteri itu pahala. Kita pegang tangan isteri yang sepahala. Tapi Ramadan berhati-hatilah ya, jangan lebih pula contohlah ya. Jadi panjang ceritanya, itu ada sesi lain lah kan. Ya, Ustaz. Tapi apa kita dulu kaedah sesi lain. Sesi lain dua kali dapat tak teaser je, tak jemput tak tahulah. Jadi maknanya, bila mana kita membicarakan perkara ini, ibadah. Semua ibadah. Solat berjamaah, kita sahur bersama, waktu berbuka suapan suami isteri, luar biasa. Ni kadang isteri dia suap anak je, laki pun nak je suap. Tapi suami pun suap. Ini satu sunnah yang luar biasa. Dan inilah yang kita nak. Kerana apa? Dalam rumah tangga ini kita nak mencapai kebahagiaan, antaranya kalaulah kita kira ini Ramadan yang pertama sebagai pasangan suami isteri, BTS nak kongsikan apa? Dia pertama buat perbincangan. Ini paling utama. Dalam rumah tangga kita kena buat perbincangan. Kalau kita tak buat perbincangan, mana mungkin kita nak bahagi-bahagikan masa. Contoh, ada waktu kita berbuka di rumah mak ayah kita. Ada waktu kita berbuka di rumah mentua kita. Ada masa kita nak bersama dengan adik-beradik kita. Ada masa kita nak bersama dengan adik-beradik suami kita. Jadi bagaimana kita nak tahu perkara itu? Buat perbincangan. Jadi deal betul-betul adik-beradik dalam grup WhatsApp family. Kan kita ada teknologi, grup WhatsApp bincang betul-betul. Jadi minggu ni rumah siapa, minggu ni rumah siapa, minggu ni nak buka hotel mana, minggu ni hotel mana. Contoh. Kalau dia banyak apa salahnya, pergilah belanja orang. Ajak saya contohlah. Ajak kita lah, jangan makan seorang kan. Jadi maknanya apa? Buat perbincangan dengan pasangan. Yang kedua, T yang kedua, tolak ansur dengan pasangan. Jangan kita harapkan pasangan kita je yang bangun sahur. Kita tak nak bangunkan. Macam tadi ni tolak ansur lah. Baguslah ni tanganku kan luar biasa. Kejut sama, kemudian jaga anak. Ingat senang. Jadi mana tolak ansur ini, masak bersama. Kalau ada anak beranak, seronok lah. Jadi kalau kita anak kecil kan memang bukan senang. Jadi itu sebab tuan-tuan dan puan kena tolak ansur dengan pasangan kita. Kadang-kadang bila pasangan kita hari-hari berkerjaya, isteri yang berkerjaya, kita sebagai suami yang mengharapkan makanan terhidang di atas meja.
macam drama Fahrin Wah, balik I tahu I nak makan aja. Buka tudung saja Tara. Ada fresh orange Ada fresh orange. Nampak fresh orange, lepas tu ada pula orange lekat kat bohong. Itu drama tuan-tuan perempuan. Contoh kan. Hikayat hakikat perkahwinan ni berbeza. Itu sebab kita kena sama tolak ansur dengan pasangan. Jangan kita seronok sendiri. Buka, alah Isya aku penat lah. Tak payah hari ni tak payah masak. Awak nak apa, beritahu je abang belikan. Tak ada masalah. Kita support rakan-rakan kita, orang Islam kita yang berniaga di bazar Ramadan. Itu sebab bila ada orang kempen jangan pergi bazar Ramadan, saya tak setuju. Pergilah, kita support. Tapi, Ustaz nanti banyak beli. Itu kau masalah. Contoh. Contoh. Betul juga tu. Setan akan ikat dia belajar saudara. Na'udzubillah min zalik. Dan S yang terakhir, apa dia? Sentiasa menyantuni pasangan. Ini cara kita nak merapatkan hubungan pasangan kita, menyantuni pasangan kita, sentiasa menyantuni dia. Maknanya buka puasa bersama. Kadang-kadang bang, minggu ni kita nak buka dengan adik-adik saya, boleh tak? Boleh, kita dia betul-betul. Tolak job mana-mana, kita pergi. Rancang perjalanan kita. Itu sebab rumah tangga ini satu perjalanan bahtera yang sangat jauh. Akhirnya lah ke syurga. Jadi Ramadan inilah masa kita untuk memupuk keluarga kita mencapai kejayaan dunia dan akhirat. InsyaAllah. Wallahualam. InsyaAllah. Teruja saya dengar apa yang Ustaz kongsikan itu. Dan saya kira penonton-penonton kita juga teruja dan mendapat pelbagai manfaatnya daripada apa yang Ustaz kongsikan tadi. Daripada BTS itu. Bincang tu penting. Kena ada bincang, kena ada persefahaman. Macam apa yang Nita katakan tadi, ada tolak ansur tadi kan. S itu apa Ustaz? Sentiasa menyantuni. Sentiasa menyantuni. Menyantuni tu juga jangan asyik nak ikut selera kita. Betul. Selera pasangan ambil kira. Sebenarnya saya ada tanya pasangan. Adalah beberapa orang kita yang ada FB, IG kita, Azakkan Kari. Follow lah. Kan? Jadi saya tanya, Azakkan Kari atas, dia kata apa? Ada orang ni dia suka buka ikut selera dia je. Ikut tekak, dia tak ikut tekak suami. Itu pun boleh buat gaduh. Tapi itu jarang-jarang berlaku. Kalau saya nak kongsikan tentang perempuan, bukan saya nak backup perempuan. Tapi memang ini kenyataannya. Kalau saya tengok rakan-rakan saya di pejabat lah kan, tak usah kira bulan puasa lah. Contohlah kalau kita ada makan-makan dekat pejabat. Teruskan. Ya. Ini pengalaman betul ya. Sebelum dia nak bungkus untuk apa yang dia suka, dia fikir suami dulu. Masya-Allah. Dan sebenarnya suami ni dia tak kisah sangat pun. Betul. Lelaki kita tak kisah. Jangan kira macam tu. Ini bila tadi Ustaz katakan kadang-kadang apa pasangan tu dia nak fikir apa yang dia suka je. Tapi jarang-jarang isteri macam tu. Itu kadang-kadang. Isteri ataupun ibu ni saya melihat, saya bukan seorang isteri, saya juga bukan seorang ibu. Jadi saya bukan cakap tentang diri saya. Saya melihat orang di sekeliling kita. Seorang isteri dan ibu ni dia jarang-jarang fikir diri dia. Kadang-kadang keinginan dia, kemahuan dia tu yang terakhir. Tapi apa yang dia fikirkan, apa yang pasangan dia inginkan, apa yang anak-anak dia inginkan. Kenapa nak balik cepat? Nak pastikan anak-anak, nak masak untuk anak-anak. Kenapa nak gerak cepat? Suami nak belikan makanan kegemaran untuk suami. Jadi jangan cakap saya tak cakap semua maknanya begitulah. Sebenarnya tak, saya nak cakap juga ada lelaki lebih kata tekak dia saja. Masalahnya. Tak, macam kita tadi kan, masak pakai sam kan. Masak pakai sam tadi kan. Masak pakai sam minta maaf, terhangit. Minta maaf, terhangit. Tak apa, segar. Ustaz kena ingat tau, ini rancangan wanita hari ini. Bukan macam tu. Saya kira penonton pun mungkin bersetuju dengan kita. Sebab kadang-kadang seorang wanita tu dia jarang memikirkan diri mereka. Lagi-lagi bulan puasa ataupun bersahur ni, dia sanggup bangun awal, makan yang terakhir. Kadang-kadang kan menghidangkan untuk pasangan dulu, buka sikit makan kurma, lepas tu pergi solat, lepas tu yang penting nak hidangkan untuk keluarga, pastikan semua pengorbanan yang sangat dahsyat. Hebatnya wanita, hebatnya seorang ibu, seorang isteri. Kita mungkin tak kongsikanlah kisah TikTok tu kan. Kita terus mungkin nak tanya kepada Anita sendiri kan. Kalau kita bercakap tentang tadi Anita katakan, Ustaz dah kongsikan tentang BTS itu tadi. Pengalaman perkahwinan yang baharu ini dengan pengalaman perkahwinan yang sebelum ini, mungkin ada perkara-perkara yang ingin kita sendiri macam daripada pengalaman lalu kita nak memperbaiki untuk Ramadan yang kali ini. Okey, ternyata sekali setiap pasangan tidak sama memang tak sama. Yang dulu cara yang lama, yang baru cara yang baru, memang takkan sama. So, kita bersyukur alhamdulillah memang kita nak memperbaiki yang baru, okey, dengan kehidupan sekarang, dan Allah memang makbulkanlah orang kata kan. So memang kita punya aim, kita punya misi, kita punya orang kata apa, macam itulah matlamat nak menjadi isteri yang baik, ditambah di bulan puasa ni, bulan Ramadan ni baru lagi, dan kami baru berkahwin akhirnya. So memang kita nak sangat berubah, orang kata kita nak jadikan titik permulaan bulan Ramadan ni macam satu bulan yang mentarbiahkan diri Ita dan juga husband untuk lebih baik dia akan datang. Sebab Ita ada pengalaman sendiri, dia pun ada pengalaman sendiri. Pengalaman kami besar kan. Jadi dia cara dia, Ita cara Ita. So masing-masing ada anak. Jadi
insya-Allah misi kami apa? Misi kami ialah kami nak masuk syurga. Amin. Nak masuk syurga. Jadi nak masuk syurga tu macam mana? Okey, mungkin bermula dengan bulan puasa ni lah. Macam mana kita Tapi inilah start. yang seronoknya Ustaz kan, misi ini dibincangkan bersama-sama. Jadi hala tuju tu objektifnya satu tapi persetujuan bersama. Orang putih kata it takes two to tango lah kan. Kalau kita seorang je yang buat, pasangan kita tak nak bersama-sama dengan kita, susah juga kan. Susah sebagai kemudi ataupun nakoda kapal, susah juga kalau anak kapalnya tak nak ikut. Jadi bagaimana anda melihat macam isteri dan juga anak-anak ni mudah untuk bersama-sama dalam Ramadan yang pertama ini? Memang banyak cabaran dalam bukan saja bulan puasa, bulan-bulan lain pun. Macam cakap tadi, macam sebagai kemudi. Memang perlu banyak sabar. Sabar itu biasa bukan pada saya saja, Anita pun sama, sebab kita ujian pada masing-masing lah. Anita ujian untuk saya ujian untuk Anita dan anak-anak juga. Jadi dengan anak-anak ni pun kita tak boleh terlalu keras, tak boleh terlalu berlembut, tak boleh terlalu bagi muka. Jadi kita ada cara je lah. Step by step, we go step by step. Hari ni mungkin kalau yang mana yang kecil itu tak larat puasa sampai habis, kita linear sikit lah. Tak payahlah macam berkeras sangat. Lepas tu kalau macam nak pergi masjid untuk berbuka apa semua tu, make sure dia orang siap awal apa semua. Itu pun salah satu cara kita tarbiyah macam mana nak disiplinkan dia orang. Masa tu amat penting. Masa tu memang kena laju. Okey, bagi kita nak juga kongsikan beberapa pendapat daripada ataupun perkongsian di Facebook. Cukup menarik sebenarnya, ada beberapa. Kita mulakan dengan Mawar Putih ni. Mawar Putih kata, Ramadan pertama saya dengan suami, saya jenis sahur mesti makan nasi. Suami air kosong dan kurma je dah cukup. Kadang-kadang dia tak sahur pun tak apa. Jadi masa mula-mula kahwin tu sahur makan nasi dan suami temankan je sambil minum air kosong hari ni. Genap 4 tahun perkahwinan kami, suami pun dah mula ikut saya sahur makan nasi juga walaupun hebat sikit. Okey. Ini daripada Encik Muhammad Zaihan. Ini sedih sikit. Katanya Ramadan pertama tahun ini sebagai pasca banjir. Rumah mak habis tenggelam pada banjir 3 Mac yang lepas. Sedang elok tinggal 3-4 hari sebelum 1 Ramadan dapat balik rumah sendiri. Memang penat beria, mencuci, mengemas macam-macam, tapi alhamdulillah Allah bagi peluang berpuasa di rumah sendiri dalam keadaan yang serba sederhana sebab perabot dan barang banyak dah musnah, tetapi tetap bersyukur kerana masih ada kawasan sekitar yang masih dalam banjirnya dan mereka masih lagi berada di PPS. Ini daripada Puan Halijah ni. Ini rakan kita di Facebook ni. Silakan. Yang tak dilupakan bila lauk semua dah terhidang untuk berbuka, bila nak seduk nasi dalam rice cooker, rupa-rupanya nasi tak masak. Allah, lupa tekan Swiss. Suami pulun makan nasi sejuk baki semalam tanpa beritahu yang nasi baru belum dimasak. Apa lagi solat dulu baru makan. Tengok pengorbanan suami tu tak kisah. Ini daripada Hana Damia. Tahun pertama perkahwinan, suami berpuasa sendirian di rumah kerana saya bersalin awal 2 bulan. Jadi terpaksa tinggal bersama baby dari 1 Ramadan hingga akhir Ramadan. Sedih hati, hanya Allah saja yang tahu. Ini satu pengalaman yang berbeza-beza, khususnya untuk pasangan-pasangan yang telah berkahwin dan berumah tangga. Jadi Ustaz, di hujung perbincangan kita ini untuk terus mengemarahkan Ramadan kita, khususnya buat pasangan-pasangan yang berkahwin, kata-kata daripada Ustaz. Baik, terima kasih Fahri, para penonton semua. Saya seronok bila bila mendengar kisah-kisah daripada rakan-rakan di FB. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, dalam kehidupan kita ini mempunyai pelbagai dugaan, ujian dan sebagainya. Cumanya kita melihat bagaimana kita memahami dan juga menghayati ujian tersebut. Ada orang menganggap bahawa ujian itu adalah ujian sangat besar, tapi ada setengah orang barangkali menganggap itu hanya sekadar kecil saja. Apapun, Ramadan ini bulan tarbiyah, dinyatakan oleh Anita dan Ku tadi, bulan tarbiyah, bulan pendidikan untuk memperbaiki diri kita, waktu yang sama memperbaiki keluarga kita. Tujuan kita apa dia? Kita nak mencapai takwa. Allah Taala kata dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah. Kita nak apa dia? Wahai orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana umat sebelum kamu. Moga-moga kamu bertakwa. Ramadan ini mencapai ketakwaan, itulah keutamaan dan KPI yang kita nak capai. Jadi jangan kita seorang-seorang, ajak isteri kita, keluarga kita seluruhnya, dan apapun kita kena bersama melakukan kebaikan. Jangan seorang-seorang. Kita nak anak kita, isteri kita, semuanya insya-Allah memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Moga-moga kita mencapai keluarga sakinah, mawaddah warahmah di bulan Ramadan yang penuh barakah insya-Allah. Ternyata pahala berjemaah itu lebih berlipat kali gandanya daripada berseorangan. InsyaAllah. Terima kasih kita ucapkan kepada Anita dan juga Ku di atas perkongsian itu tadi. Semoga dapat memberi manfaat dan juga inspirasi kepada penonton-penonton kita. Sebentar lagi kita akan sekali lagi bersama dengan Ustaz untuk segmen yang seterusnya. Dan saya rasa Farin, mungkin daripada perkongsian itu tadi, ramai juga dalam kalangan bukan saja
penonton kita yang dah mendirikan rumah tangga. Tapi yang belum mendirikan rumah tangga, mungkin mereka berharaplah agar ini Ramadan yang terakhir mereka single. Tahun depan mungkin dah berdua. Amin. Saya tengah musafir ini ya Allah. Di bulan Ramadan kita berpuasa. Amin. Ini bukan cakap pasal saya. Sama kita. Tapi aminlah juga. Datang untuk buka pintu hati. Dan selepas ini kita nak kongsikan bersama dengan Ustaz tentang satu lagi perkongsian ataupun pertanyaan-pertanyaan daripada rakan-rakan penonton kita bersempena dengan bulan Ramadan ini. Teruskan bersama kami dan terus ceria. InsyaAllah.